bahawasanya mereka yang mengerjakan maksiat itu telah kufur ia akan beberapa banyak daripada nikmat Allah Ta'ala. Sekalipun maksiat itu dosa kecil. Situ dia. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Penawar Bagi Hati karangan Fadilatul Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala. Kita berada di hujung perbahasan berkenaan dengan satu sifat mahmudah, iaitu bersyukur, berterima kasih pada Allah atas nikmat kurniaan anugerah daripadanya. Sambungan kata Syekh, dan bahawasanya mereka yang mengerjakan maksiat, mereka yang mengerjakan maksiat itu telah kufur. Telah kufur maknanya kufur nikmat. Cuma Baba Zik dia ada sebut kufur nikmat ni satu tahap. Boleh juga dia melangkau kepada kufur i'tiqadi. Bila seseorang itu melakukan maksiat yang diijma'kan oleh ulama haram, bila orang tegur ataupun bila orang tanya, maka dia mengatakan maksiat yang dia buat tersebut yang diijma'kan oleh ulama haram hukumnya, dia kata boleh. Pada masa tu bukan lagi kufur nikmat dah lah. Dia naik setangga lagi kepada kufur yang lebih besar, iaitu kufur i'tiqad, kufur pada pegangan. Maknanya terkeluarlah daripada agama Islam. Bahaya orang buat maksiat ni. Orang buat dosa, kalau kita terlibat dengan dosa dan maksiat, jangan sampai tahap kita menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan. Duduk dalam maksiat tu satu kesalahan dah, satu benda yang tak betul dah. Apatah lagi kalau sampai satu tahap kita menghalalkan yang Allah Ta'ala haramkan, mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan, maka dia naik setangga lagi kufur i'tiqadi. Yang tu murtad lah. Bila murtad maknanya nak mengucap semula. Baik. Telah kufur ia mereka tu. Kufur asalnya sini kufur nikmat lah, tapi boleh jadi juga kufur i'tiqadi. Telah kufur ia mereka akan beberapa banyak daripada nikmat Allah, yakni pemberian Allah Ta'ala. Bukan satu nikmat, bahkan beberapa nikmat yang dikufuri oleh orang yang buat maksiat tu. Sekalipun dia kata, ghayah dia, sekalipun maksiat itu dosa kecil. Seperti, dia bagi contoh maksiat dosa kecil ni apa? Orang yang melihat kepada perempuan ajnabiyah, perempuan yang bukan mahram kita, yang halal kahwin dengan kita, dia panggil perempuan ajnabiyah, perempuan yang bukan mahram. Adapun adik-beradik kita, mak saudara kita, yang tu mahram dia panggil. Mahram kita, ada yang bukan mahram. Bini kita tu asal bukan mahram tu, sebab itu kita boleh kahwin dengan dia. Anak kita mahram lil abad. Tok tua kita mahram lil abad. Sampai bila-bila haram kahwin dengan kita. Begitulah mak saudara kita haram sampai bila-bila. Tapi sepupu tak, sepupu tak termasuk dalam mahram. Dia bukan mahram, kita boleh kahwin dengan dia. Jadi
Boleh jadi dosa kecil tu mari daripada perbuatan kita melihat perempuan ajnabiyah ni. Cuma melihat ni Nabi sebutlah dalam hadis dia, an-nazratul ula lak, Nabi kata pandangan yang pertama itu untuk kamu. Tapi pandangan yang pertama pun bukanlah bermakna tengok, lepas tu idamatun nazar, tak jadi tengok janda tenung, tak jadi. Tu dia panggil pandangan yang lebih daripada yang pertama dah tu. Ustaz saya tengok sekali ya, lepas tu saya tenung dia lawa, saya tengok daripada atas sampai bawah. Sekali ya saya tengok. Tu dipanggil kali yang kedua, ketiga juga idamatun nazar tu. Nak sekali tu dalam keadaan kita tak sengaja. Sekali tengok lepas tu alih pandangan kita. Bila masuk kali kedua tu Nabi kata wan nazratu an-nazratul ula lak, kemudian wathaniyatu alaik. Adapun pandangan yang kedua alaika, Nabi kata. Maknanya alaika tu juga maknanya dosa lah. Bila sebut alaika maknanya itu adalah dosa pada pada agama, dikira sebagai perbuatan tersebut berdosa. Walaupun dosa tu dosa kecil, bukan dosa besar. Baik. Tapi di sini kita nak bercara berkenaan dengan kufur nikmat, sebab mata bukan tujuan itu guna dia. Allah Taala jadikan bukan untuk pergi tengok perempuan ajnabiyah. Bini tak nak tengok pun. Duduk di rumah, bini lalu 2-3 kali depan mata kita, tak tengok, duk tengok telefon. Galik duk tengok telefon, sebab dalam telefon tu dah ada perempuan-perempuan lain lagi duk lalu dalam news feed kita. Maka kita duk tengok yang tu lah, lebih lawa lagi daripada bini kita. Kenapa bini kita jadi tak lawa? Sebab kita tak jaga mata. Cuba kalau kita jaga mata, bini kita orang paling lawa sekali. Sebelum kita nak kahwin dengan dia dulu, tak ada lah orang paling lawa sekali dalam dunia ni. Kalau tak kahwin pula dengan bini kita. Tapi sebab sebelum kahwin tu tak nampak orang lain, sebab duk nampak bini kita lawa. Tapi bila dah kahwin, mata tak jaga, marilah kuali pun boleh jadi lawa kuali lagi dengan bini kita. Tu contoh, maknanya perangai nafsu jahat kita ni. Bila ada yang halal tak nak tengok pula, nak tengok juga yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi orang yang membebaskan mata dia, itlaqun nazar, dia lepas je mata dia, tengoklah apa pun, maka orang tersebut orang yang tidak bersyukur pada nikmat pemberian mata dengan sifat pelihat yang ada pada mata kita. Itu satu contoh. Depan disebut qiyaslah dengan contoh-contoh yang lain lagi. Baik. Apa lagi nikmat yang kita kufur? Maka dia kata telah kufur ia orang yang melihat tu. Satu, akan nikmat mata yang bersepakai dengan sifat pelihat. Maknanya mata yang ada sifat pelihat lah. Sebab tu kita boleh melihat. Maka orang ni, orang yang melihat pada perempuan ajnabiyah ni, maka dia orang yang kufur pada nikmat mata. Baik. Bukan mata saja, dan telah kufur ia orang yang melihat tu akan nikmat cahaya matahari. Sebab nak melihat mesti ada cahaya. Cuba dalam gelap tak nampak. Orang buta sebab gelap tu tak nampak. Boleh jadi butir mata ada, tapi gelap kelam tak nampak. Kita kalau duduk dalam gelap, blackout, tak nampak juga. Tak nampak, kecuali ada cahaya sikit-sikit nampak. Kalau tak nampak langsung, tiang ni kita langgar lagi. Sebab tak nampak. So, mata kita ada sifat pelihat dah. Tapi kalau tak ada cahaya, tak boleh melihat juga. Jadi, mata campur dengan cahaya matahari, baru boleh melihat. Dah dua dah nikmat. Dua dah nikmat yang kita kufuri. Baik. Matahari pula duk mana? Dan telah kufur ia akan segala nikmat. Mana? Dan telah kufur ia orang melihat tu akan nikmat cahaya matahari, dan telah kufur ia orang yang melihat tu akan segala nikmat yang tiada sempurna melihat melainkan dengan dia, yakni dengan segala nikmat tu. Seperti apa? Seperti matanya dan matahari dan langit. Langit sekali masuk juga. Kita kufur dengan apa? Dengan nikmat langit yang Allah Ta'ala buat. Sebab apa langit? Sebab matahari ni tempat dia duduk di angkasa. Duduk di langit. Maknanya kalau tak ada langit, tak ada lah matahari.
Jadi sebab ada langit, ada cakrawala, ada angkasa, maka adalah matahari Allah Ta'ala bubuh salah satu daripada objek langitnya. Maka dengan matahari pun orang yang melihat pada perempuan ajnabiyah ni, dia telah kufuri nikmat tersebut. Kita duk berasa mata saja, padahal banyak lagi lah nikmat-nikmat yang lain yang dikufuri oleh orang ni. Kerana tiada sempurna melihat melainkan dengan mata, dan tiada sempurna matahari dan cahayanya cahaya matahari melainkan dengan langit, maka telah kufur ia orang yang melihat pada perempuan ajnabiyah itu dengan beberapa nikmat Allah Ta'ala di bumi dan di langit. Banyaklah dia kufur pada nikmat Allah Ta'ala. Jadi itu contoh pada satu jenayah, iaitu menggunakan mata tak kena pada tempat dia. Maka dia kata apa? Dan qiyas olehmu. Qiyas ni maknanya perserupakanlah olehmu. Maknanya serupa dengan mata engkau guna tak kena pada taat, maknanya tak jadi ibadat, tak jadi taat. Begitulah yang lain-lain lagi. Lidah kita teramat banyaklah maksiatnya. Duduk di rumah tak sedap sebab apa? Tak boleh buat. Duduk seorang puas boring, mesej member, jom kita keluar minum teh, pergi minum teh, duduk berdua, maka kita cari topik sedap buat. Reliknya keluar pula di situ perkataan-perkataan ataupun perkara-perkara yang keji, bukan setakat dosa kecil lagi dah, boleh jadi dosa besar. Mengumpatnya, berdustanya, memfitnahnya dan sebagainya lagi lah yang keluar daripada mulut kita. Kalau orang senyap tak jadi pula keluar berdua, masing-masing senyap, duk tengok kai. Orang ni duk tengok teh tarik dia, yang ni duk tengok teh tarik dia. Tak jadi keluar gitu. Kita pun tak cari gu gitu. Kau cari gu keluar, masing-masing senyap itu. Dak dia mesti cari gu yang boleh berbual kita dengan dia. Apabila berbual, Nabi sebut man kathura kalamuhu kathura saqtuh. Siapa-siapa yang banyak cakapannya, maka banyaklah jatuhnya. Dan siapa yang banyak jatuhnya, ghalibnya akan jatuh pada dosa dan maksiat. Bukan dosa kecil lagi, kadang-kadang jatuh pada dosa besar. Duduk ramai-ramai. Tapi orang masyarakat kita ni kadang-kadang pelik. Jenis orang duduk seorang, dia kata dia ni tak bergaul dengan orang. Padahal tak bergaul dengan orang, kita duduk seorang diri kita tu kadang-kadang lebih selamat. Kita nak selamatkan diri kita daripada bercakap benda-benda yang karut marut. Baik aku minum seorang-seorang cepat-cepat, tahu dah kalau mari geng 2-3 orang lagi, jawab dia. Habis cerita orang, kita cerita. Fulan, fulan A, fulan B, fulan B, fulan C, kita cerita. Bahkan bukan setakat orang tak apa, bukan setakat fulan je. Cakap benda yang carut, marut dan sebagainya lah keluar. Jadi nak selamat duk seorang diri. Tahu dah perangai orang lain ni suka bercakap benda gitu. Kita pun sedap bila dengar benda gitu. Kita nak elok diri kita daripada menggunakan nikmat Allah Ta'ala, telinganya, kemudian apa lagi, lidah kita duduk tambah lagi perisa dia tu, maka kita pun ambil jalan duduk bersendirian. Selamat aslam, lebih selamat daripada duduk beramai-ramai. Baik, cuma kita cop lalu orang ni tak bergaul dengan orang, pendiam dan sebagainya lah. Padahal Nabi sendiri sebut man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira au liyasmut. Depan tu ada doa ini. Nabi sebut siapa-siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka dia akan bercakap benda yang baik-baik saja. Tu tanda orang beriman. Dia jaga situ. Nak tahu dia ni orang beriman tak beriman. Iman tu ada dah, sempurna tak sempurna. Tanda sempurna iman, maka dia akan bercakap benda yang baik-baik saja. Tak ada benda baik dia nak cerita, nak bercakap senyap. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi somut. Dalam kitab sirah sebut sahabat-sahabat Nabi ni somut, bukan samit. Somutun. Somut ni maknanya sirah mubalaghah.
Satu lafaz yang menunjukkan keterlampauan dalam senyap. Tu sahabat Nabi. Bukan setakat benda keji je mereka ni ibarat mahfuz, terpelihara dah daripada benda-benda keji, benda-benda maksiat ni. Hatta dalam bab mengajar, dalam bab nak menyampaikan apa yang mereka dengar daripada Nabi, selagi mana ada orang menyampaikan dah, senyaplah dia. Maknanya dia tak bertanggungjawab lagi dah, kecuali tak ada orang nak mengajar, tak ada orang nak beritahu, ni hadis Nabi, ini aku dengar daripada Rasulullah, ini qaul Nabi, ini perbuatan Nabi, ini takrir Nabi. Tak ada orang cerita, aku cerita. Tapi ada dah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, orang yang paling banyak mendengar hadis Nabi, duk cerita dah tentang hadis Nabi. Mana tuan-tuan banyak dengar hadis an Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Yang banyak hadis tuan-tuan dengar, kalau tuan-tuan mengaji hadis dengan para asatizah, yang tuan-tuan banyak dengar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jangan-jangan sekali lah kita jumpa an Abi Bakrin, an Umar bin Al-Khattab. Kalau dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis mula-mula tu an Umar bin Al-Khattab. Innamal a'malu binniyat, yang tu daripada Umar bin Al-Khattab. Pas belakang tu orang lain lah. Sahabat-sahabat yang lain dah. Kenapa ni? Sedangkan Abu Bakar lah orang yang paling rapat dengan Nabi. Umar lah orang yang paling rapat dengan Nabi. Abu Bakar siap teman, siap waktu tak ada orang dengan Nabi waktu hijrah. Dia lah teman Nabi, duduk sekali dengan Nabi dalam gua. Kenapa tak ada an Abi Bakrin? Abi Bakrin, adakah Abu Bakar orang tak layak meriwayatkan hadis? Bukan begitu. Tu perangai sahabat. Kita pakat belum nak cakap. Tu perangai kita. Perangai kita hari ni. Pas bila tengok orang lain naik lebih mula kita jatuh orang pula. Sama-sama asatizah jatuh menjatuh. Sebab apa? Tengok orang tu naik lebih, follower dia ramai, view dia ramai, subscriber dia ramai. Betul tidak tahu istilah dia? Contoh, subscriber dia ramai, orang yang tengok YouTube dia ramai, mula mari jealous lalu. Bila tengok kita pun bagi tahulah, ustaz tu ngajar banyak tak betul tu. Mula kita cerita. Sebab apa? Nak suruh tengok kita. Depan dia cerita baiklah. Tabiat manusia ni suka cari yang lebih. Di kalangan manusia sendiri ataupun di kalangan makhluk sendiri. Lepas tu dia sebut qiyas tu, maknanya kita qiyaslah, perserupakanlah dengan yang lain-lain lagi nikmat yang Allah Taala bagi, kakinya, tangannya, akal fikiran kita dan sebagainya lah, nikmat yang Allah Taala bagi tu, biar dia jadi ibadat, jangan jadi maksiat. Bila jadi maksiat maknanya banyak nikmat Allah Taala sebenarnya yang kita kufur, bukan satu anggota tu saja. Baik. Mana tadi? Kerana tiada dapat mengerjakan satu maksiat melainkan dengan beberapa sebab dan beberapa nikmat. Kalau dalam Ihya Ulumuddin, kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali sebut tak guna nikmat pada taat dan tak guna nikmat pada maksiat pun dah dikira kufur nikmat. Tak guna nikmat pada taat. Contoh, kita ada mata, Allah Ta'ala bagi mata, tapi mengaji pun tidak, Quran pun tak baca, masjid pun tak pergi. Tapi tak juga kita guna mata kita tu untuk buat benda maksiat. Tak tengok rancangan-rancangan tak berfaedah. Tak tengok benda-benda lucah ke ataupun apa-apa yang tak patut ditengok dengan mata. Tak juga. Duk senyap gitu dalam rumah. Duk senyap dalam rumah. Imam Ghazali kata, nikmat mata yang Allah Ta'ala bagi yang tak diguna pada taat, tak diguna pada maksiat, tu pun kufur juga pada nikmat. Sebab apa? Mempersia-siakan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Kufur juga nikmat. Apatah lagi kena faham gitu? Apatah lagi kalau nikmat tersebut diguna pada dosa dan maksiat. Kalau tak diguna pada dosa, pada taat pun dah dikira kufur nikmat. Apatah lagi kalau guna pada dosa dan maksiat, jauh lebih kufur lah daripada contoh yang tadi saya sebut tu. Tu dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali sebut itu. Baik.
Maknanya nak nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni guna pada taat, guna pada jalan ibadat. Baik. Kerana tiada dapat mengerjakan satu maksiat melainkan dengan beberapa sebab dan beberapa nikmat. Contoh yang atas tadi, yang melazimkan oleh ada semuanya, semua sebab dan nikmat tu akan menjadikan langit dan bumi. Tu semua sekali tu berkait apa berlaku langit, bumi. Kalau tak ada bumi, kita tak nak berdiri mana kita? Nak berdiri pun tak boleh. Maka ada bumi, kita boleh berdiri. Bila boleh berdiri atas bumi, boleh jalan atas bumi, baru boleh guna nikmat mata. Nak sapa mata pergi tengok janda tu, kaki kena berjalan dulu. Kau boleh teropong pakai banyunan kula je daripada rumah. Boleh jadi tak nampak terdinding dengan bangunan-bangunan lain. Nak pergi tengok, nak pergi kedah tu, nak pergi tengok dia lawa lah, tukang masak dia. Kaki dulu bawa pergi tu. Tangan dulu capai ambil kunci start bawa steering tu. Kaki tekan pedah minyak. Minyak nikmat lagi. Tayar hauh tu nikmat lagi. Banyaklah berkait kalau kita kira. Kalau duduk muhasabah nak jadi satu dosa tu, banyak nikmat Allah Ta'ala yang kita guna. Lancar pula perjalanan kita pergi sapa sana, boleh duduk, boleh telan air, minum air, makan nasi pula. Sambil-sambil makan nasi, sambil-sambil duduk jeling. Ni contoh tuan-tuan Sagi tuan-tuan terasa pula. Gilah makan semua, jaga diri kita daripada buat maksiat tu je. Jadi banyak dosa kita ni melibatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan bahawasanya tiada sempurna syukur. Ni dia nak bawa kepada ikhlas, tajuk selepas tu. Tak sempurna syukur tu dia kata, melainkan daripada mereka menunaikan ia mereka tu dia akan syukur dengan ikhlas. Kerana apa? Kerana Allah. Ikhlas tu pula kerana Allah Ta'ala ketunggalannya. Tu nak bawa gitu. Tak sempurna syukur, kecuali syukur tu pula mestilah kerana Allah Ta'ala semata-mata. Ni dia panggil muqaddimah kepada tajuk selepas bab yang ke-6. Kalau orang mengaji istilah dia panggil bara'atul istihlal dia panggil. Depan dulu ada bara'atul istihlal dah. Ni setiap bab pun ada bara'atul istihlal. Kalau tuan-tuan nak kenal bara'atul istihlal, tiap-tiap hari Jumaat tu ghalibnya khutbah. Awal-awal khutbah tu dia baca dah alhamdulillahil qail. Dia cerita segala puji bagi Allah Ta'ala yang berfirman. Dia pun baca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Maknanya kita tahu tu. Dalam muqaddimah dia tu dia highlight dah tu, nak menjurus ke arah mana tu cerita dia dalam khutbah ni tentang puasa. Tu dipanggil bara'atul istihlal dipanggil. Ni pun serupa bara'atul istihlal. Dia bawa daripada syukur tadi, tak sempurna dia tu kalau tidak ikhlas kerana Allah. Maka lepas daripada ni dia tadi nak cerita tentang ikhlas. Tu dipanggil bara'atul istihlal. Cantik dia punya pendahuluan dipanggil muqaddimah. Orang faham lah. Orang tak faham, jawab dia tidurlah hari Jumaat. Padahal dalam muqaddimah tu kita tahu dah tajuk ni hari ni. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Tahulah. Ataupun apa? Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dibaca ayat tu. Tahu tu nak pilihan raya tu. Nak suruh taat pada pemimpin tu. Mana nak pilihan raya tu? Supaya orang duk viral lah. Orang duk viral lah. Hari ni lalu satu orang duk viral kata YB dah mula makan di gerai-gerai tepi jalan. Nak pilihan raya tu. Sebelum ni di hotel-hotel. Sekarang ni di van-van apa? Jual apa? Cendol. Tu YB duk makan dengan bini dia. Maknanya dah mula masuk kampung tu. Tu dipanggil bara'atul istihlal. Bila dah turun masuk kampung, tengok orang kampung makan pun sekali dengan orang kampung, pakat-pakat berjiwa rakyat dah berlaku, maka tu nampak tu tak lama tu nak pilihan raya tu. Ngemping pilihan raya pula. Baik. Tu dipanggil bara'atul istihlal, permulaan yang indah, yang baik. Baik.
Maka dia kata tiada kerana sesuatu yang lain. Ikhlas tu kerana Allah Ta'ala yang Maha Esa, yang tunggal tu. Tiada kerana sesuatu yang lain daripadanya, daripada Allah. Maka kerana demikianlah nak. Demikian tu nak tambahlah. Maka kerana yang demikianlah, hendaklah tu buanglah. Mudah-mudahan yang tu betul kata Baba. Maka kerana yang demikianlah hendak menyebut hamba ni Syekh Qadir, dia bahasakan diri dia sebagai hamba. Tu orang yang tawaduk, dia bahasakan diri dia hamba. Bahasa hamba ni payah nak temu kalau duduk di luar daripada Kelantan. Orang Kelantan biasa guna hamba. Hamba ni maknanya daripada hamba. Orang luar tak guna hamba. Kalau bunyi hamba kan, mu ni mari daripada zaman Melaka dulu kalau pakai hamba sebab orang zaman Melaka dulu, Kesultanan Melayu Melaka dulu ya hamba, patik hamba. Tapi orang Kelantan masih lagi guna perkataan hamba, tapi bukan dengan H dengan A-M-B-O, hamba. Menteri Besar almarhum Tuan Guru dulu biasa duk guna hamba, pakai hamba. Tu orang yang bercakap hamba ni jiwa comel. Sebab dia sedar dia hamba. Kita aku ke tak apa aku. Bukan kata salah tuan-tuan, bahasa nak bagi tahu dari segi bahasa tu orang boleh membiasakan diri dia dengan hamba tu cantik dah. Dia punya rasa dia, dalam diri dia tu adalah hamba pada Allah. Baik. Maka kerana yang demikianlah dia kata hendak menyebut hamba akan ikhlas, wallahu a'lam. Habis bab syukur. Bab yang keenam pada menyatakan ikhlas. Yang keenam dah. Ada 7, 8, 9, 10. Nak habis ni kita ni 100 muka surat dia. Bab yang keenam pada menyatakan ikhlas. Apa itu ikhlas? Tengok dia definisikan dulu. Ketahui olehmu wahai penuntut ilmu. Orang mengaji kena tahu apa itu ikhlas. Bahawasanya ikhlas, yakni bahawasanya makna ikhlas. Definisi dulu. Bahawasanya ikhlas, yakni bahawasanya makna ikhlas pada syarak, pada istilah syarak. Apa makna ikhlas? Itu menunggalkan Allah Ta'ala. Menunggalkan maknanya mengesakan Allah Ta'ala pada segala taat dengan qasad. Dengan qasad ni maknanya dengan sengaja. Dengan qasad maknanya dengan kehendak kita sendiri. Itu dipanggil ikhlas. Dalam bahasa Arab definisi dia ifradullah fi ta'ati ma'al fi ta'ati bil qasdi. Gitu. Ifradullah ta'ala fi ta'ati bil qasdi. Mengesakan Allah Ta'ala. Ikhlas ni tauhid. Ikhlas ni tauhid. Selagi mana tak ikhlas, selagi tu kita sebenarnya tak bertauhid. Tak bertauhid. Bukan tak bertauhid tu maknanya maksudnya kita duk sembah patung berhala lagi dah. Dari sudut patung berhala tak sembah dah kita. Patung berhala tak sembah dah kita. Sebab apa? Kita duk mari semayang di surau dah. Di rumah pun kita semayang tak ada patung. Tak ada niat sembah patung dah, tapi ada benda lain dalam hati kita. Tu belum ifrat lagi. Ada manusia lagi. Kalau orang awam kan maknanya ada makhluk lagi. Ada manusia lagi. Ada nak pujian manusia lagi. Ada takut pada cacian manusia lagi. Tu tak ifrat lagi tu. Maknanya bila tak ifrat, tak mengesa, tak menunggalkan, maknanya tak tauhid lagi. Ini dipanggil tauhid tasawuf dipanggil. Ada tauhid dalam ilmu usuluddin. Itu tauhid pada pegangan. Tauhid pada pegangan kita jelas clear. Percaya tak ada kuasa lain yang menjadikan alam ini, yang menjadikan kita? Tak percaya kita. Tambah-tambah kita orang kaki masjid dah. Orang semayan dah. Orang melazimi kuliah ilmu dah. Mana ada lagi duk mengaku Tuhan lain selain daripada Allah. Yang layak disembah, yang boleh buat alam, yang ada kuasa. Tak ada dah dalam diri kita. Tapi dalam ibadat ada lagi manusia.
Semayang kan orang ni, puasa kan orang ni, keluar sedekah kan orang ni, pergi situ sini buat benda ni kan orang ni, baca Quran kan orang ni. Tu tak ifrat lagi tu. Maknanya dari sudut tasawuf belum sampai tahap tauhid. Dia nak tauhid, dia nak tu dipanggil tauhid tasawuf. Nak pergi situ kena makrifah, kena kenal Allah Taala. Selagi tak kenal, selagi tu duk berharap pada benda lain. Sebab tak kenal, bila tak kenal Tuhan, sebab tu yang kita duduk nak pada pujian orang, takut pada cacian orang. Padahal dari sudut akidah ngaji tahu je. Adakah pujian orang boleh bagi kesan pada kita? Tak ada. Adakah cacian orang boleh menjejaskan kita? Tak ada juga. Dari sudut etikad tak percaya dah kita. Tak ada orang yang boleh bagi manfaat, tak ada orang yang boleh bagi mudarat. Mana-mana makhluk pun sebutlah, sebesar mana pun makhluk, sekuasa mana pun makhluk, tak boleh bagi apa-apa pada kita manfaat mudarat. Etikad kemah dah pegang gitu. Tapi duduk dalam ibadat ada lagi orang semayang depan mak mertua, khusyuk lain macam. Semayang depan pak mertua tolak jadi imam pula. Ammayatasa baca kita. Kalau semayang dalam bilik seorang-seorang, inna a'tayna, potong dua. Pada malam tu kena kita, tok tua kita tolak naik jadi imam. Lepas Fatihah, amma yatasaalun. Oi, alim nantu aku ni. Maka tak tauhid pada Allah Taala tu. Tauhid ni ada dua, kena faham. Tauhid dalam pegangan, satu lagi tauhid dalam tasawuf. Tauhid dalam tasawuf ni lebih murni, lebih jernih lagi. Bila kita dapat tauhid dalam tasawuf ni, maknanya kita betul-betul manusia ataupun hamba yang bertauhid pada Allah Ta'ala. Kalau hati kita dah murni dengan Allah Ta'ala, murni dengan tauhid tasawuf, tauhid yang berbentuk pegangan tu memang dah lama lah clear, dah lama lah selesai. Kalau bimbangnya takut tauhid pegangan tu pun tak clear lagi. Takut-takut duduk dalam keadaan tak mengaji, tak sedar. Takut dalam keadaan tak mengaji tu duk jadi orang yang berpegangan dengan pegangan bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi pegangan Qadariyah, pegangan Jabariyah, pegangan Mu'tazilah. Tu nak kena ngaji tu. Takut duduk berasa kita bertauhidkan Allah Ta'ala dah pada pegangan. Rupa-rupanya dah. Sebagaimana saya bagi contoh dah. Kita sebenarnya tak nak berzina, tapi dah Tuhan takdir gitu. Tengok ayat tu. Ayat tu kalau bercampur dengan dalam hati pun gitu juga. Tu tak tauhid pada etikad tu. Pada etikad salah dah tu, pada pegangan salah. Tu pegangan yang berbentuk Qadariyah, Jabariyah tu nak kena clear dalam usuluddin. Kita mengaji tasawuf ni nak clear pula pada tauhid tasawuf. Biar murni. Dalam ibadat pun tak ada yang lain. Bahkan bukan dalam ibadat saja, dalam urusan hidup kita seharian 24 jam, ifradullahi ta'ala, semata-mata kerana Allah. Tak ada cari apa-apa. Tinggi sikit untuk orang-orang mengaji dah, maknanya pahala pun dah. Syurga pun dah. Sebab apa? Makhluk lagi. Nak ifradullah. Tu ikhlas. Ikhlas ni maknanya tak ada lain. Hatta pahala. Sebab lain daripada Allah Ta'ala, pahala ya lain daripada Allah Ta'ala juga. Syurga lain daripada Allah Ta'ala juga tu. Nak ke syurga, nak ke pahala. Ni cerita tinggi sikit ni. Sagi duk cerita kat luar, ustaz tu kata tak boleh kita semayang kerana nak pahala. Itu untuk orang tinggi. Untuk orang awam tak apalah, biarlah dia ibadat kerana nak pahala. Berapa pahala jemaah? 27 bagi tahu dia. Berapa pahala semayang jemaah? 25. Mu nak banyak lagi? Ada riwayat kata 27. Mari kita pergi semayang jemaah. Boleh pahala 27. Tak apa untuk dia orang awam. Tuan-tuan yang dah mengaji ni, ketepikan yang tu. Lepas cari apa mari semayang ni? Junjung. Itu nama dia Islam. Islam ni al-inqiyadu. Al-inqiyad ni apa maksud dia? Junjung perintah Allah. Kenapa semayang? Tuhan perintah. Kenapa kita semayang? Tuhan perintah. Adakah dengan sebab perintah kalau tak ada pahala kita tak semayang? Tak, semayang juga. Semayang juga. Sebab apa? Sebab dia perintah Allah Ta'ala. Walau tak ada pahala,
Walaupun tak ada syurga, mu semayang aku tak bagi pahala pun. Mu semayang tak bagi syurga pun. Mu nak semayang tak? Semayang juga. Sebab apa? Sebab kita hanya cari dia je. Redha dia je. Biar dia puas hati yang kita. Kita buat tu kerana nak suruh dia puas hati yang kita. Pas dia nak bagi syurga, tak nak bagi syurga. Bukan itu tujuan dan matlamat. Orang tinggi gitu, tu baru tauhid. Kalau duk capur, nak ke pahala lagi, duk mengaji, duk cari hadis-hadis lagi, pahala puasa sunat, tu orang-orang bawah sesuai. Kalau kita orang bawah sesuai, bacalah kitab fadilah untuk menggemarkan, mentarghibkan kita beribadat pada Allah. Tapi kalau kita orang tinggi dah, orang nak buang dah segala benda tu, nak cari redha Tuhan je, nak junjung perintah Allah je, maka tak perlu. Hari Isnin ada puasa sunat, puasa. Hari Khamis ada puasa sunat, puasa. Sebab apa puasa? Tak ada apa-apa. Dia orang awam puasa kerana nak diet. Tak ada. Habuan dunia semata-mata. Tak jadi ibadah. Habuan dunia sebab apa? Nak diet. Guna atas nama puasa. Tapi tujuan nak diet. Diet duniawi. Bila duniawi tak ada apa-apa pahala. Pas kita orang tinggi, pahala pun kita tak harap. Yang penting Tuhan tengok aku junjung. Ini antara amalan yang Nabi buat contoh. Maka aku buat juga. Tu ikut sunnah. Sebab salah satu daripada syarat qabul amal muwafiqun lis sunnah. Mesti sepakat dengan sunnah, berbetulan dengan sunnah. Sebab tu ikhlas ni penting. Ikhlas ni maknanya kita betul-betul bertauhid pada Allah Ta'ala. Baik. Nak isyak dah. Ketahui olehmu bahawasanya makna ikhlas pada syarat itu menunggalkan Allah Ta'ala pada segala taat dengan qasad, yakni dengan sengaja, dengan kehendak diri kita sendiri. Ikhlas itu nama dia ikhlas. Dari sudut bahasa, ikhlas ni diambil daripada akhlasa, yukhlisu ikhlas. Itu 4 huruf. Daripada PE 4 huruf, daripada kata kerja 4 huruf. Akhlasa yukhlisu ikhlas. Dalam Quran Allah Ta'ala guna nak cerita tentang orang ikhlas, Allah Ta'ala guna mukhlisin pun Allah Ta'ala guna, mukhlasin pun Allah Ta'ala guna. Mukhlisin untuk orang ngaji bahasa, mukhlisin kita panggil isim fa'il, mukhlasin kita panggil isim maf'ul. Dua-dua Allah Ta'ala guna. Mukhlisin tilik tengok pada kita orang yang berusaha nak dapat ikhlas. Mukhlasin putus tengok kita, tengok Allah Ta'ala mengikhlaskan. Itu mukhlasin. Pas mukhlisin, kita yang nak ikhlas ni, boleh ikhlas tak dengan kita sendiri? Tak boleh. Kita tak boleh nak ikhlas dengan diri kita sendiri. Lepas tu, kena berhajat pada Allah Ta'ala untuk bagi ikhlas pada kita. Maka dalam kita nak usaha dapat ikhlas, hati duk bergantung harap dengan Allah Ta'ala bagi ikhlas pada kita. Maka bila Allah Ta'ala bagi pada kita, jadi kita mukhlasin nama dia. Tu Quran guna, mukhlisin pun guna, mukhlasin pun guna. Tu benda kecil ikhlas ni. Nabi sebut ikhlas ni, ataupun Nabi cerita tentang apa? Nabi cerita tentang syirik khafi. Syirik yang tersembunyi ni. Hanya orang-orang tertentu je nampak. Kita orang awam ni tak nampak duk berasa kita ikhlas dah, padahal tak ikhlas lagi. Sebab Nabi kata syirik khafi ni serupalah Nabi kata dengan semut yang berwarna hitam berjalan di atas batu yang berwarna hitam di malam gelap. Tak nampak. Pas apa nampak ni? Syirik khafi ni. Syirik kecil ni. Syirik apa? Syirik tak ikhlas ni lah. Siapa yang nampak? Orang-orang yang arif billah. Dia tahu. Orang yang lalu jalan apa? Jalan kesufian dia tahu. Tak ikhlas lagi. Ada lagi habuan-habuan tertentu kita nak. Pahala tak dah. Syurga tak dah. Tapi nak kepada apa? Nak kepada kemasyhuran contoh. Nak orang sebut nama kita. Kadang-kadang nak tu orang sebut nama kita. Orang panggil nama kita. Berasa lain lalu kita. Tok guru duk mengajar sebut nama kita, rasa lain lalu kita. Tu cari benda sebenarnya mari ni. Cari perhatian ke ataupun cari nak baiki diri.
Rupa-rupanya cari perhatian. Ada benda lain lagi, tak ikhlas lagi. Tu orang celak itu, kadang-kadang kena smash gitu dengan syekh lain apa dalam kuliah-kuliah dia. Kita duk berasa kita mari ikhlas dah nak baiki diri. Nak sohbah, nak dapat apa? Nak dapat sesuatu yang bermanfaat untuk hati kita. Rupa-rupanya dak tersembunyi dalam hati kita, nak cari perhatian. Bila orang tak bagi perhatian pada kita, tak tengok pada kita, dia buat tak nampak kadang-kadang. Kita pun berasa, Syekh tak nampak kau, tak bagi perhatian kau, tak ada nampak panggil ni. Kita berasa lain. Maknanya hati kita tidak ifrat. Dipanggil tidak tauhid lagi. Tu dalam didikan kadang-kadang gitu. Diajar. Baik. Mana tadi bertilu sini. Stesen molek ni. Dan iaitu ifradullah tu. Iaitu menunggalkan Allah Ta'ala pada segala taat dengan qasak tu. Dia nak hurai pula apa maksud dia. Iaitu bahawa menghendaki ia seorang dengan taatnya itu akan semata-mata menuntut hampir kepada Allah. Tiada akan suatu yang lain daripada Allah. Tu akan datang insya-Allah. Kita tengok definisi dia. Wallahu a'lam wa ilmuhu